kau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar diam untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Itu kita dia tukar balik terjemahan yang asal. Sebab sebenarnya terjemahan asal aku telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kita belajar ilmu tafsir, sebenarnya setiap pemilihan kalimah yang dipilih oleh Allah Taala dalam Quran ada makna yang tersirat. Setiap kalimah, bukan setiap ayat, setiap kalimah. Kenapa Allah Taala pilih perkataan ini? Kenapa Allah Taala tidak pilih perkataan ini? Kenapa Allah Taala pilih perkataan ini? Setiap kalimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada makna yang tersirat. Jadi sesungguhnya Allah Taala, aku telah bernazar diam untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Itu adalah terjemahan Ar-Rahman. Diam tu terjemahan daripada saum ataupun maksud daripada perkataan as-saum. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berbicara dengan sesiapa pun dalam kalangan manusia pada hari ini. Baik. Maksudnya iaitu aku bernazar menahan diri daripada bercakap. Jadi perkataan saum dalam ayat ini dengan makna menahan diri daripada bercakap. Dalam ayat yang lepas falan ukallimal yauma insiya yang menafsirkan makna sauman pada perkataan sebelumnya. Adapun daripada sudut syarak, menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Kita tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa banyaklah. Makan, minum dengan sengaja. Antara perkara yang membatalkan puasa lagi, muntah dengan sengaja, bersetubuh. Itu perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita kena tahan diri daripada melakukan perkara tersebut bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Lepas daripada itu, sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan yang panjang, kita sebut dulu dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan ibadat puasa itu sendiri. Yang mana kita buat mari hak yang pakoh ni, kalau tengok pakoh ni sebab kena Ustaz Akin tahulah. Ni dah siap molek lagi ni. Kena bagi ke Ustaz Akin semula ni. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey, jadi kita hak tu kita tak baca. Cuma hak yang kita nak sentuh sikit, ayat yang kedua, syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik. Dia perkataan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dia ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang masyhur adalah syahida dengan makna hadara. Syahida dengan makna hadara, maksudnya mereka itu hadir, tidak bermusafir. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, mereka berada di kampung, mereka itu tidak bermusafir, maka hendaklah dia berpuasa. Ada juga sebahagian daripada ulama menafsirkan perkataan syahida di sini dengan makna syahada, dengan makna melihat anak bulan. Jadi asyahra dengan makna anak bulan. Jadi hak yang baru ni hamba ada buatlah. Maksud sesiapa yang hadir adalah sesiapa yang bermukim dan tidak bermusafir pada bulan itu. Ni boleh tengok tafsir An-Nasafi. Buat mari perkataan tafsir An-Nasafi, faman kana syahidan ay hadiran muqiman ghayra musafirin fi syahr falyasum fihi. Sebahagian ulama menafsirkan barang siapa yang melihat anak bulan. Tengok dalam tafsir Al-Bahar Al-Muhit menyebut waqila at-taqdir hilal asy-syahr, tapi wa hadha dhaif. Penafsiran ini adalah penafsiran yang dhaif. Tapi ada sebahagian daripada ulama fiqh mengambil penafsiran yang kedua. Baik. Jadi pendek kata, perkataan faman syahida minkumus syahra falyasumhu adalah dalil disyariatkan ibadat puasa. Seseorang yang berada di kampung ketika masuk awal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Lepas tu mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup masyhur. Okay, kita pergi kepada sejarah kefarduan puasa Ramadan. Difardukan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Hak ni tidak berlaku ataupun hak ni pandangan kebanyakan ulama bahawasanya puasa Ramadan difardukan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ini adalah berlaku ijma' di kalangan ulama tanpa ada khilaf. Sebahagian daripada ulama apa nak letak sebenarnya ulama muktabar mana hak yang menyebut ijma'?
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Tapi oleh kerana takut jadi panjang pula letak belaka jadi dah letaklah. Jadi ijma' ulama mengatakan bahawasanya Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali. Maksudnya Rasulullah lepas daripada disyariatkan ibadat puasa pada bulan Ramadan, Rasulullah sempat sebelum daripada wafat adalah sebanyak 9 kali. Baik. Dan kebanyakannya adalah bulan yang tidak sempurna. Kalau dulu kita letak kalau hak yang lama kita letak orang ni, kita kata Rasulullah sempat berpuasa 9 kali, 8 kali 30 hari, 8 kali 29 hari, sekali 30. Tapi hak ni pula kita tukar ayat, dan kebanyakannya adalah bulan tidak sempurna, iaitu bulan yang memiliki 9 hari. Sebab benda kita guna ayat tersebut kerana dalam menetapkan berapa kali Rasulullah puasa 29 hari, berapa kali Rasulullah puasa 30 hari, berlaku khilaf di kalangan ulama. Baik. Tapi dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dia ada sebut dah. Dia ada sebut sebanyak 8 kali 29 hari, sekali 30 hari. Lepas tu kita buat mari sandarang boleh tengok kata Abdullah bin Mas'ud, ma sumtun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 29 aktharu mimma sumna 30. Jadi tepat-tepat lagu ni bagi orang yang mendalami Quran ke mendalami hadis, dia perlu ma sumtu ma tumam dia. Jadi apabila benda ni perlu, kita rasa kita sendiri pun perlu, maka kita tulis lalu dah. Kalimah ma adalah ma masdariyah fil mawdi'ain. Jadi ma sumtu dengan makna saumuna ataupun saumi, dia ada di riwayat ma sumna ma sumtu. Jadi jangan tak makna ma sumtu ni tidak aku berpuasa. Itu salah. Jadi hamba tulis belakanglah. Jadi supaya tidak tersilap dalam memahami hadis. Jadi hak yang kita murnikan ni, hak yang hadis-hadis, hak yang ada kalimah-kalimah hak yang muskil, kita akan hurah, tapi kita tidak terjemahlah. Jadi khusus untuk orang para asatidzah hak yang nak guna sebagai panduan. Jadi perkataan ma sumta atau ma sumtu ma'an nabi, ma tu dipanggil ma masdariyah. Jadi kalau ma masdariyah maksudnya tak boleh tak makna tidak, kena letak ma sumtu, puasa aku bersama dengan Rasulullah sebanyak 29 hari. Hak tu lebih banyak daripada mimma. Ma yang kedua juga adalah ma masdariyah. Lebih banyak daripada aku berpuasa, kami berpuasa sebanyak 30 hari. Ibadat puasa aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 29 hari itu lebih banyak berbanding ibadat puasa berbanding ibadat berpuasa sebanyak 30 hari. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Lepas tu kita buat mari kalimah ma masdariyah fil mawdi'ain ay saumuna 29 aktsaru min saumina 30. Lepas tu boleh juga kita guna ma tu ma mausulah dengan makna allazi. Maksudnya bilangan hari yang aku berpuasa bersama dengan Rasulullah adalah lebih banyak daripada bilangan hari yang aku berpuasa bersama dengan Rasulullah sebanyak 3 bilangan hari yang aku berpuasa sebanyak dengan Rasulullah sebanyak 29 hari lebih banyak daripada bilangan hari yang aku berpuasa bersama dengan Rasulullah sebanyak 30 hari. Cuma hak yang kita sebut tu kita ada rujukan lah. Hak yang kalimah ma masdariyah fil mawdi'ain kita buat hasyiah as-Sindi ala Sunan Ibn Majah. Boleh tengok juzuk yang pertama muka surat 508. Okey, tu lepas ni kita nak baca banyak lah. Cuma tepat-tepat hak yang tertentu je hak yang kita akan sebut. Baik. Jadi kesimpulan yang boleh kita ceritanya, Rasulullah selepas daripada disyariatkan puasa pada bulan Ramadan, Rasul sempat berpuasa sebanyak 9 kali saja. Sebab Rasulullah pensyariatan ibadat puasa pada bulan ibadat puasa Ramadan adalah pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Rasulullah wafat adalah pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi untuk tahun yang ke-11 tu Rasul tak sempat dah untuk berpuasa. Sebab Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi hak yang Rasul sempat berpuasa selepas daripada disyariatkan diwajibkan puasa Ramadan adalah tahun yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9 kali. Dalam 9 kali ni banyak Rasulullah puasa 29 hari berbanding dengan 30. Berpandukan hadis Abdullah bin Mas'ud. Banyak Rasulullah berpuasa 29 hari berbanding dengan 30. Cuma berapa kali Rasul berpuasa 29 hari, berapa kali Rasul berpuasa 30 hari, itu berlaku khilaf.
Ada setengah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 29 hari adalah 8 kali. Sekali je 30. Ada setengah kata 7 kali 29 hari, 2 kali 10. 2 kali 10 pula, 2 kali 30. Dan semua tu hamba ada sebut. Hamba ada sebut dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi, syarah kepada kitab Sunan At-Tirmidzi. Dia kata wa yu'ayyidu hadzal bu'd ma qala Syekh Ibn Hajar qala ba'd al-huffaz sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 ramadanat minha ramadanani faqat 30. Sebagian ulama hadis menyebut bahawa Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan dan 2 kali Ramadan daripadanya sahaja memiliki 30 hari. Tapi ada sebahagian ulama menyebut bahawasanya sebanyak 29 hari itu sebanyak 8 kali. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Amin Al-Harari dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau menyebut bahawasanya Rasulullah puasa 8 kali 29 hari, sekali je 30 hari, sama dengan apa yang disebut dalam kitab At-Taqdirat As-Sadidah. Setelah tu kita sebut tentang fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan itu sendiri. Okey, saat ni kita cerita tentang dalil pensyariatan puasa pada bulan Ramadan. Lepas tu kita nak cerita tentang kelebihan Ramadan. Dan kita buat mari beberapa hadis berkait dengan kelebihan Ramadan. Hadis yang pertama, hadis ini cukup masyhur, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Okey, maksud dia penuh dengan keimanan. Maksud dia penuh dengan penuh keimanan. Atau kita ada hurailah bahawa maksud penuh dengan penuh keimanan adalah hati dia membenarkan bahawasanya Allah Ta'ala yang mewajibkan ke atasnya berpuasa. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Sebagaimana dalam kitab At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih karangan Imam Ibn Mulaqin menyebut qala Ibnul Mudhir makna qawlihi imanan yakni tasdiqan anna Allah farada alaihi as-sawm. Yang keduanya, ada yang kedua, makna imanan adalah tasdiqan bithawabi minallahi ala siyamihi wa qiyamih. Makna yang kedua, penuh dengan penuh keimanan adalah dia membenarkan ganjaran pahala daripada Allah untuk ibadat puasanya. Baik. Jadi kesimpulan dalam menafsirkan makna barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ada beberapa maksud penuh keimanan. Maksud yang pertama adalah dia mempercaya, dia beriman, dia percaya bahawa Allah Ta'ala yang mewajibkan kepada dia ibadat puasa tersebut. Baik. Yang keduanya adalah dia percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ganjaran di atas pahala ibadat puasa tersebut. Jadi kita buat mari belaka dua-dua pandangan tersebut dengan apa yang disebut sekali dengan apa yang disebut dalam kitab. Seterusnya hadis yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat. Lepas tu kita buat mari mana baris yang boleh baca dua, kita buat mari. Futihat dia boleh baca futihat abwabul jannah, boleh baca futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, boleh baca wa ghuliqat. Kita ada tulislah, kita ada tulis boleh dibaca tanpa tasydid huruf fa. Silap. Ni kena back semula, bukan huruf fa, huruf ta. Baik, sebab baru sudah malang ni dak tengok balik mula. Oh sudah. Dia tu dak cara dak nulis ni dia sudah ni benda ni. Boleh dibaca dengan tasydid huruf ta, futihat. Baik, atau dibaca tanpa tasydid, boleh baca futihat, atau dibaca dengan tasydid, boleh baca futihat. Ini boleh tengok dalam kitab Al-Mufhim karangan Al-Hafiz Ahmad Al-Qurtubi. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi ada menyebut perkara ini. Sebenarnya banyak kitab, cuma kita ambil salah satu je. Jadi kalau orang baca hadis ni, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, betul? Orang baca idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah pun betul. Betul belaka? Baik, satu. Sama juga dengan perkataan ghuliqat. Ghuliqat boleh baca ghuliqat, boleh baca ghuliqat. Cuma banyak riwayat baca ghuliqat.
banyak riwayat baca dengan tasydid huruf ghain. Ni boleh tengok dalam Syarah Sunan Ibnu Majah karangan Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Lepas tu kita buat mari mana juzuk yang berapa, halaman berapa. Maksudnya apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Ramadan. Cuma antara kelebihan Ramadannya yang kita nak sebut juga sikit sini adalah hadis afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dia ada setengah kitab dia tak sebut Syahrullahil Muharram, dia sebut Syahrullahil Haram. Ada setengah kitab fiqh dia sebut Syahrullahil Haram, yang mana perkataan Syahrullahil Haram hamba duk kaji daripada bermacam-macam kitab hadis tidak didapati. Hamba cari kaji perkataan Al-Haram tidak didapati dalam bermacam-macam kitab hadis. Yang adanya adalah Syahrullahil Muharram. Hamba tak jumpa. Hamba bukan kata tak ada, hamba tak jumpa. Dia akan nak kaji dah, tak jumpa. Baik. Sebab dia ada perbezaan. Kalau kata Syahrullahil Haram, dia lain daripada Syahrullahil Muharram. Baik. Jadi sebaik-baik puasa setelah daripada puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi kalau kita tengok hadis ni, Rasulullah nak cerita tentang kelebihan puasa pada bulan Muharram. Tetapi kita ambil hadis diletakkan dalam kelebihan Ramadan kerana dalam hadis ni menyebut kelebihan ataupun puasa pada bulan Muharram lebih, tapi setelah daripada puasa bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya puasa pada bulan Ramadan adalah hak yang paling lebih. Bawah kita ada tulislah. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan puasa pada bulan Muharram, tetapi kelebihan berpuasa pada bulan Muharram adalah setelah Ramadan. Justru hadis ini boleh dijadikan dalil kelebihan puasa Ramadan. Setengahnya ada hadis kata Rasul, inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba yang dibebaskan daripada neraka pada setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam pada bulan Ramadan. Dia dalam hadis tak ada sebut setiap hari dan malam pada bulan Ramadan, tak ada sebut. Dia ada tulis setiap hari dan malam, tapi nota kaki kita ada buat. Sebab untuk sesuai, hadis ni diletakkan di bawah tajuk kelebihan Ramadan. Setiap hari dan malam pada bulan Ramadan. Ni apa yang disebut oleh kata Syekh Al-Munawi dalam kitab At-Taysir bi Syarhi Al-Jami' As-Saghir fi kulli yawmin wa laylah, yakni min Ramadan kama jaa fi riwayah, sebagaimana yang disebut dalam riwayat yang lain. Sebab kalau kita dakwah lagu ni, mungkin orang kata apakah sesuai hadis ni untuk kelebihan Ramadan. Jadi kita buat bagi hadis ni, kita pun hurah sikit. Memang sebenarnya hadis ni dikhususkan untuk ataupun untuk Ramadan, sebagaimana hak yang disebut oleh beberapa orang ulama. Okey, habis. Kita secara ringkas. Okey, kita masuk dalam perbincangan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Katanya, yajibu sawmu Ramadan bistikmali Sya'banah 30 atau biru'yati adni lil hilal. Diwajibkan puasa Ramadan dengan menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari atau kelihatan anak bulan oleh seorang yang adil. Baik. Dia bilakah wajib kita kena berpuasa pada bulan Ramadan? Apa yang disebut oleh ulama, wajib kita puasa bulan Ramadan apabila ada salah satu daripada dua perkara ini. Yang pertamanya, apabila cukup dah bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Apabila cukup bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, maka wajib kita kena berpuasa Ramadan. Kerana tahun bulan Islam dia di antara 29 dan 30. Bulan Islam 29-30 dia tak ada 31. Cari tak jumpa 31 bulan Islam, 29 dan 30. Jadi kalaulah bulan Sya'ban cukup dah 30, bermakna hari ke-31 pastinya adalah Ramadan. Sebab itulah wajib kena berpuasa apabila cukup bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Yang keduanya, apabila kelihatan anak bulan. Jadi apabila kelihatan anak bulan, maka wajib berpuasa. Masalah kelihatan anak bulan ni, dia ada perbincangan yang panjang lah di kalangan ulama. Okey, kita sebut secara ringkas sahaja.
apabila seorang tu melihat anak bulang tanpa dilihat dia tu orang lelaki ke orang puang ke tak kira, maka wajib atas dia berpuasa. Apabila orang tu melihat anak bulang, wajib atas dia berpuasa. Okey, itu yang pertama. Orang lain wajib tak puasa? Orang lain wajib puasa ataupun tidak kena tengok cukup tak syarat. Kalau cukup syarat orang yang melihat anak bulang, maka orang lain juga wajib kena berpuasa. Kalau tak cukup syarat, tak wajib puasa. Syarat dia apa? Syarat orang yang melihat anak bulang mesti orang yang adil. Dan adil di sini adalah adil dalam bab syahadah, bukan dalam bab riwayah. Dia ada perbezaan di antara adil dalam bab syahadah dan adil dalam bab riwayah. Adil dalam bab syahadah, yang pertama adalah mesti orang Islam. Orang kafir tidak diambil kira kerana dia adalah orang yang tidak adil. Yang keduanya adalah mesti orang balik. Kanak-kanak tidak adil dalam bab syahadah. Yang ketiganya mesti kena berakal. Orang gila tidak adil dalam bab syahadah. Yang keempat mesti kena merdeka. Hamba tidak adil dalam bab syahadah. Yang kelimanya mesti kena lelaki. Perempuan tidak adil dalam bab syahadah. Sebab tu perempuan dia tidak boleh menjadi saksi, tak boleh. Nak nikah apa semua sekali tak boleh orang puan jadi saksi. Jadi orang puan wali, orang puan saksi, orang puan hak nak nikah. Tak boleh gitu. Dia saksi mesti kena lelaki. Melainkan dalam hal-hal tertentulah adalah perempuan boleh menjadi saksi dalam hal-hal tertentu. Baik. Jadi mesti kena seorang yang adil. Lepas tu kita ada tulislah. Di bawah ni panjang lebar kita ada tulis penentuan puasa awal Ramadan adalah melalui dua kaedah. Yang pertamanya dalilnya hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30." Rasul kata, berpuasalah kalian pada ketika melihat anak bulang dan berbukalah, maksudnya berhari raya pada ketika melihat anak bulang. Apabila ia, yakni anak bulang tersembunyi, dia perkataan ghubbiya makna tersembunyi. Dia ada riwayat fa in ghumma alaikum. Cuma hamba ambil fa in ghubbiya ni adalah lafaz Imam Bukhari. Jadi hamba ambil lafaz Imam Bukhari yang betul fa in ghubbiya. Baik. Jadi apabila ia tersembunyi kepada kamu dan nampak anak bulang, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Jadi Rasul kata kalau mu kena puasa ketika mu nampak anak bulang. Lepas tu mu kena berbuka ketika mu nampak anak bulang. Nampak anak bulang, mu kena berpuasa. Nampak anak bulang, maka mu kena berbuka, maksudnya berhari raya. Tapi kalau sekiranya ghubbiya alaikum, anak bulang tersembunyi, mu tak nampak. Ada riwayat yang lain menyebut fa in ghumma alaikum, anak bulang tidak kelihatan kerana ditutupi oleh awam, maka mu kena cukupkan bilangan Syaban sebanyak 30 hari. Dan punca daripada lafaz hadis ni berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh. Ulama fiqh bincang kalau sekiranya mengikut pengiraan falak. Ni dibincang oleh ulama fiqh. Sekiranya mengikut ulama falak bahawasanya anak bulang ada dah pada hari sekian-sekian. Tapi tengok dengan mata tak nampak sebab ditutupi oleh awam, adakah wajib kena berpuasa ataupun tidak? Ni dibincang oleh ulama fiqh. Cuma kita nak sebut mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila tak nampak anak bulang maka tak wajib berpuasa, kena cukup sebanyak 30 hari. Cuma apa hak yang diamalkan oleh pihak kerajaan, hak tu kita kena ikut dah. Walaupun pihak kerajaan dia tidak menerima 100% pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama. Ketika mana khilaf itu adalah khilaf mu'tabar, maka pandangan yang dipilih oleh pihak pemerintah menjadi kewajipan kepada rakyat ikut. Okey, selesai. Itu secara ringkaslah. Sebenarnya ada perbincangan yang panjang lah dalam bab ni. Cuma dalam bab sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu hamba ada bincanglah sedikit sebab dia melibatkan terjemahan. Perkataan lang pada li ru'yati makna dia lam. Dia melibatkan terjemahan, pertama ada bincang bawah. Hamba ada tulis huruf lam di sini menunjuk di atas waktu. Dia panggil kalau dalam bahasa Arab nama dia lamut tauqit.
dengan makna inda. Dia kalau lamut tauqid, makna dia inda, ketika, di sisi. Baik, hal ni boleh tengok dalam kitab Tuhfah Al-Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia ada syarah kepada Sahih Bukhari. Nama dia Tuhfah Al-Bari. Baik. Dan boleh juga lam di sini dengan makna sebab. Dia panggil lamut ta'lil. Hal tu boleh tengok dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Jadi sekarang ni kita sumu li ru'yati, hendaklah kamu berpuasa li ru'yati. Kita tak terjemah benda li ru'yati. Kalau lam tu lam li tauqit, maka kena tak ketika melihat anak bulan. Kalau kita lam tu dipanggil lam at-ta'lil, lam sebab, kita kata ni hendaklah kamu berpuasa kerana melihat anak bulan. Dia lain tu terjemahan kerana, lain daripada makna terjemahan ketika. Punca daripada berbeza terjemahan saat itu kerana huruf lam tu makna dia benda. Waktu dibincang oleh ulama hadis. Baik, itu kita ada tulis lah. Ini sebenarnya tujuan memudahkan rujukan kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat hak yang cuba ataupun nak baca buku ni. Baik, kita ada tulis kaedah pertama, apabila Syaban telah genap 30 hari, maka wajib ke atas kita untuk mula berpuasa Ramadan. Ini kerana jumlah bilangan hari dalam bulan Islam hanya 2, 29 atau 30. Justru jika telah genap 30 hari Syaban, maka hari yang ke-31 dikirakan sebagai hari pertama Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha, yani marratan 29 wa marratan 30." Sesungguhnya kami adalah ummah ummiyah. Kami tidak pandai menulis dan tidak pula mengenal hisab. Dia nahsub, kami tidak mengenal hisab. Itu adalah penafsiran kepada ummah ummiyah. Bulan itu seperti ini dan seperti ini, yakni satu ketika bilangan 29 dan satu ketika bilangan 30. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kelihatan anak bulan. Justru apabila anak bulan telah kelihatan, maka dikira telah masuk Ramadan. Meskipun hanya seorang yang adil sahaja melihat anak bulan tersebut. Seorang je yang nampak. Tapi seorang saat itu dia kena pergi jumpalah dengan pihak pemerintah. Dia kena pergi jumpa dengan pihak pemerintah. Kalau dulu awal Ramadan, pemerintah dulu dia membuka ruang kepada rakyat untuk datang, yang mana-mana rakyat yang melihat anak bulan. Pemerintah hang dulu. Baik. Jadi kalau sekiranya ada mana-mana orang yang adil melihat anak bulan, maka wajib dia berpuasa, dan orang yang menerima perkataan dia kena berpuasa, dan pihak kerajaan sekiranya cukup syarat-syarat dia mesti kena istihar berpuasa. Meskipun hanya seorang adil. Dalam mazhab Imam Syafi'i seorang pun cukup dah. Dalilnya kata Abdullah bin Umar, "Tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bisiyami." Para sahabat telah berkumpul untuk melihat anak bulan. Kemudian aku memberitahu kepada Rasulullah bahawa aku telah melihatnya. Seorang je tengok, Abdullah bin Umar je. Lalu Rasulullah berpuasa serta menyuruh para sahabat berpuasa. Maksud yang seorang yang adil dalam bab ini adalah adil penyaksian. Adil dalam bab penyaksian, iaitu lelaki muslim, tidak fasik, merdeka, balik dan berakal. Dan perkara ini disebut dalam kitab Musyarah Al-Karim. Baik. Seterusnya, wa idza ru'ya al-hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ah. Apabila anak bulan kelihatan di suatu negeri, di suatu tempat, maka wajiblah puasa bagi orang yang mempunyai matla' yang sama dengan matla'nya. Baik. Sekarang ni katakanlah di Terengganu nampak anak bulan. Di Terengganu nampak anak bulan. Jadi jelas orang Terengganu wajib kena berpuasa kerana nampak anak bulan. Di Terengganu ni, kalau Terengganu, kita kalau sebut kata Terengganu, seru negeri Terengganu. Tapi kalau orang Kemamang, kalau sebut kata Terengganu, Kuala Terengganu. Orang Kemamang nak pergi mana? Nak pergi Terengganu. Mana Terengganu? Sini. Nak pergi Terengganu. Jangan pula mu duduk Terengganu dah, pun kata nak pergi Terengganu. Di Terengganu sini. Kalau orang Kemamang dah. Orang sini dia kata Terengganu sini. Dia kata benda tak tahu. Jadi apabila katakanlah orang tu, katakanlah orang Terengganu nampak anak bulan, orang Terengganu je lah wajib kena berpuasa kerana nampak anak bulan. Negeri lain
adakah wajib kena berpuasa ataupun tak wajib puasa? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan mana-mana negara Islam nampak anak bulan, maka negara hak tak nampak anak bulan tetap wajib kena berpuasa. Okey, itu yang pertama. Dan di pandangan ni sebenarnya pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama mazhab. Tapi walaupun pandangan ni pandangan majoriti ulama mazhab, tapi daripada sudut amali sekarang ni tidak. Daripada sudut amali sekarang ni, setiap negara pakat tengok anak bulan. Negara mu nampak anak bulan, negara aku tak nampak anak bulan, negara hak nampak anak bulan puasa, negara tak nampak anak bulan tak puasa. Walaupun berhampiran, berjiranan, walaupun berjiran. Kita dengan Thailand, dengan fatwa ni jirang je. Dan beberapa kali sebelum daripada ni, kita puasa, dia tak puasa lagi, dia puasa, kita tak puasa lagi. Sama juga kita dengan Brunei, jirang je. Brunei duk celah di antara Sabah dengan Sarawak je. Tapi kita puasa, dia tak puasa. Kadang tahun lepas gitu kan. Tahun lepas tak sama. Baik. Jadi sebenarnya dalam masalah ni berlaku perbincangan di kalangan ulama. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, ketika kelihatan anak bulan pada satu tempat, maka orang yang berada pada tempat tersebut wajib berpuasa, dan orang yang pada tempat yang lain kena tengok. Kalulah tempat yang lain saat itu dekat dengan tempat hak nampak anak bulan, tapi tempat dia tak nampak anak bulan, dekat, maka dia juga wajib puasa walaupun tak nampak anak bulan, sebab dekat dengan tempat anak nampak anak bulan. Kalau jauh, tak wajib puasa. Ukuran dekat dengan jauh, dalam mazhab Imam Syafi'i berlaku perbezaan pandangan. Ada pandangan yang mengatakan kena kira masafatul qasr, jarak perjalanan qasar sembahyang. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad kena kira matla'. Apa maksud matla'? Matla' ni di antara benda yang diguna oleh ulama fiqh. Begitu juga diguna oleh ulama falak. Matla' ada tulis di sini. Matla' makna matla' di sini adalah mawdi'ut tulu'i awil zuhur, tempat terbit. Jadi perkataan matla' apabila ditafsirkan dengan makna mawdi'ut tulu', bermakna perkataan matla' adalah isim makan, nama dia. Isim makan, tempat terbit ataupun tempat nyata. Wa yuqsadu bihi mawdi'u tulu'il hilal minal maghrib. Maksud dengan matla' di sini adalah tempat terbit anak bulan daripada sebelah barat. Tempat terbit anak bulan. Jadi tempat terbit anak bulan, satu tempat dengan satu tempat yang lain sama, maka wajib dia kena puasa. Kalau tak sama, maka tak wajib dia berpuasa. Baik. Seterusnya, cuma kita sekarang ni tak kira matlak ke tak kita tak kira matlak ke tak. Kalau tahun lepas Sabah nampak anak bulan kan, kat kita tak nampak, tapi kat kita puasa. Sebab dia di bawah satu pemerintahan, dia kira situ. Sedangkan kita dengan Sabah matlak berbeza, jauh. Perbezaan kita dengan dia setengah jam lebih kurang, tak lebih tak tahu. Maghrib kita dengan maghrib dia. Baik. Bukan musawat. Dan benda ni hamba ada bincang, hamba ada tulis, iaitu tempat terbit anak bulan sebelah barat. Itu maksud matla'. Lepas tu beberapa pandangan ulama berkenaan perkara ini. Pandangan pertama, apabila kelihatan anak bulan di mana-mana negara Islam, maka seluruh umat Islam wajib berpuasa, tidak kira waktu sama atau berbeza. Misalnya apabila kelihatan anak bulan di Malaysia, namun negara lain sebaliknya, maka tetap diwajibkan puasa ke atas semua. Pandangan yang kedua, melihat kepada matlaq. Apabila kelihatan anak bulan di satu tempat, maka diwajibkan ke atas penduduk tempat lain yang matlaqnya sama untuk turut berpuasa. Kita dengan Kelantan matlaq sama je, kita dengan Pahang matlaq sama. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila kelihatan anak bulan pada suatu tempat, maka diwajibkan juga berpuasa bagi orang yang sama matlaqnya dengan tempat tersebut. Jika matlaqnya tidak sama, maka tidak wajib berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis berikut. Lepas tu kita marilah dalam kitab Minhajul Talibin ada menyebut idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib dun al-ba'id fil asah wal ba'id masafatul qasr wa qila bi ikhtilaf al-matali'. Qultu hadha asah wallahu alam, tapi kita tidak terjemah. Seterusnya, ni adalah sandaran kepada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i sandaran dia hadis ni, hadis Quraib.
yang mana Quraib Ummul Fadl binti Al-Harith mak kepada Abdullah bin Abbas telah menghantarnya menemui Muawiyah di negeri Syam. Jadi Quraib adalah dia dihantar oleh Ummul Fadl ke negara Syam. Ketika itu negara Syam diperintah oleh Muawiyah, dan ketika itu bukan negara Syam saja, Muawiyah yang menjadi pemerintah pada ketika itu, sebab ni zaman pemerintahan Bani Umayyah. Baik, Quraib berkata, aku tiba di Syam, dan terjemahan yang dalam tu pun ada perlu dimurnikan balik. Apa cek semula ada hak yang perlu dimurnikan balik, ni ada memurnikan balik terjemahan tersebut. Quraib berkata, aku tiba di Syam dan menunaikan hajatnya. Aku selesai hajat Ummul Fadl. Kemudian tampak jelas kepadaku anak bulan Ramadan ketika aku masih berada di negara Syam. Maksud negara Syam ni, maksud negara Syam di sini adalah Syria. Adalah Damsyik, Syria, kerana pusat pemerintahan Bani Umayyah adalah di kota Damsyik, Syria. Pusat pemerintahan Bani Umayyah adalah di kota Damsyik, Syria. Baik. Jadi maksud Syam di sini adalah negara Syria. Walaupun pada asal negara Syam merangkumi 4 buah negara. Palestin, Lebanon, Jordan, selagi Syria. Dah ingat Syria selagi 4 ni. Dan macam kita, kalau kita pergi kita duduk Syria kan? Kalau kita duduk Syria, kalau kita kata kita nak pergi di Syam, maksudnya Dimashq. Kalau kita duduk di Lebanon, kalau kata nak pergi di Syam, Syria. Lagu tu. Jadi kalau duduk sana, kalau kata nak pergi di Syam, orang kata pergi Syria. Baik, tapi sebenarnya Syam merangkumi 4 buah negara. Baik. Katanya, aku melihat anak bulan pada malam Jumaat. Kemudian aku balik ke Madinah pada akhir bulan. Pada masa itu aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian dia menyebut tentang anak bulan. Dia banyaklah pertanyaan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tanya bab tu, tanya bab ni. Lepas tu antara soalan yang diajukan oleh Abdullah bin Abbas adalah tentang anak bulan. Katanya, bilakah kamu melihat anak bulan? Aku menjawab, kami melihat pada malam Jumaat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya lagi, adakah engkau sendiri melihat anak bulan itu? Aku menjawab, ya. Aku tengok sendiri. Orang lain pun melihatnya, dan mereka itu berpuasa. Muawiyah turut berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kami di sini melihat anak bulan pada malam Sabtu. Oleh itu kami terus berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari, atau hingga kami melihat anak bulan Syawal. Aku bertanya, tidakkah memadai bagi engkau dengan kelihatan anak bulan itu oleh Muawiyah dan puasanya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan tidak. Tidak memadai. Beginilah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami. Hadis ini adalah riwayat Muslim. Dan hadis ini menjadi sandaran kepada mazhab Imam Syafi'i. Sebab di negara Syam, Muawiyah dengan penduduk Syam puasa dah. Tapi Madinah dah puasa lagi. Sebab di Syam dia nampak bulan pada malam lain, manakala Madinah nampak bulan pada malam lain. Quraib tanya kepada Abdullah bin Abbas, tidak cukup lagi ke Muawiyah nampak anak bulan dan Muawiyah berpuasa? Kata Abdullah bin Abbas, tidak mencukupi, tidak memadai. Hakadha amarana Rasulullah. Perkataan sahabat hakadha amarana Rasulullah, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, nama dia adalah, hadis ni adalah mauquf fi hukmil marfu'. Sebab dia kata beginilah hak yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, itu perbincangan berkenaan dengan perkara tersebut. Seterusnya katanya, wali sihhati shaum syurut. Al-awwal an-niyyatu likulli yawm. Syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, berniat untuk setiap hari. Dalam buku tu perkataan likulli yawm diletak di belakang. Betul kan? Wali sihhati shaum syurut al-awwal an-niyyatu. Lepas tu dia ada, lepas daripada tu dia ada sebut perkataan mana jauh sangat bawah tu lagi. Wa yajibu at-tabyid fil fardhi wa yajibu at-tabyid li kulli yawm. Perkataan li kulli yawm di belakang kan? Betul tak? Betul Dia hak yang betulnya begini, hak betul. Hak betul gini. Hak betul, wa li sihhati shaum
syurut al-awwal an-niyyatu likulli yaum. Likulli yaum dia kena letak perkataan lepas daripada an-niyyatu. Sebab dia ada nuskhah yang dicetak, dia letak likulli yaum di belakang. Hak yang betulnya perkataan likulli yaum lepas daripada an-niyyah. Dia kalau kita nak kata betul ni, apabila ada hak yang dicetak, dia letak susunan lain kalimah. Tiba-tiba ada cetakan susunan lain, maka kita kena kembali kepada makhtutat. Jadi hak ni yang bercek dalam kitab asal manuskrip. Ada tulis bawah, ibarat an-niyyatu likul yaum ini kami telah melakukan pengesahan daripada beberapa nuskhah, antaranya nuskhah daripada Maktabah Jamiah Ar-Riyadh, Qism Al-Makhtutat Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, nombor 1339. Ni kita baca manuskrip asal. Baik. Jadi penyusunan dia begini. Wa li sihhatis shaum syurut al-awwalu an-niyyatu likul yaum. Okey, syarat-syarat sah puasa. Kalau berarti molek, dia kata wa li sihhatis shaum syurut. Bagi sah puasa ada beberapa syarat. Jadi syarat-syarat sah puasa ada beberapa syarat. Dan kalau kita tengok lepas daripada ni, hak yang dia sebut semuanya bukan syarat sah puasa, bahkan ada juga rukun puasa. Niat ni rukun puasa sebenarnya. Menahan diri daripada makan dan minum dia termasuk dalam rukun puasa. Maka perkataan li sihhatis shaum dia bukan maksud syarat sah suatu ibadat hak yang kita maklum sebelum daripada ni. Sebab itulah kita ada tulis bawah sini, iaitu syarat yang diperlukan untuk memastikan sah ibadat puasa itu. Jika sempurna syarat-syarat ini maka sah puasa. Jika sebaliknya maka tidak sah puasa. Maksud syarat ini ialah perkara-perkara yang wajib, yang sebahagiannya adalah rukun puasa itu sendiri. Maksud syarat di sini. Baik. Jadi syarat-syarat sah puasa yang pertamanya berniat. Dalil jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Berniat untuk setiap hari. Berniat untuk setiap hari. Lepas tu ada bawah tu kita ada hurah, kita buat syarah, iaitu wajib berniat untuk setiap hari. Bermakna jika kita berpuasa selama 29 hari, maka 29 kali kita perlu berniat. Dan begitulah juga kita jika berpuasa sebanyak 30 hari, maka 30 kali kita perlu berniat. Inilah pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Bukan mazhab Imam Syafi'i saja, pandangan majoriti ulama. Apabila kita kata pandangan majoriti ulama, maka kita buat mari rujukan. Sebenarnya kita nak buat mari daripada setiap kitab masing-masing. Daripada kitab mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hanbali, tapi takut panjang, takut banyak. Jadi kita tengok mana kitab yang mengumpul perkara ini. Ternyata benda ni disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dhahabal jumhur ila tajdidin niyyati fi kulli yawmin min Ramadan. Baik. Jadi majoriti ulama berpandangan kepada mesti kena membaharukan niat untuk setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi berniat untuk setiap hari adalah diwajibkan menurut pandangan majoriti ulama mazhab, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sahaja. Alasannya ialah, kita ada tulis alasannya ialah puasa setiap hari adalah ibadat yang berasingan. Hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga berbeza sebenarnya. Tiada ikatan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, dan tidak gosok sebahagiannya disebabkan gosok sebahagian yang lain. Adakah puasa hari pertama dia terikat dengan hari yang kedua? Tak. Dalilnya adalah daripada puasa hari pertama dengan puasa hari kedua, di celah tu kita melakukan perkara yang menafikan puasa, makan minum tengah malam. Baik. Yang pertama. Yang keduanya, puasa hari kedua gosok, di puasa hari pertama tak gosok. Kalau puasa pertama hari gosok, puasa hari kedua tak gosok. Tidak sama macam sembahyang. Sembahyang 4 rakaat. Walaupun bunyi 4 rakaat, tapi sebenarnya rakaat pertama, rakaat kedua ada pertambatan. Kalau batal pada rakaat kedua, habis batal belaka. Rakaat pertama pun batal. Batal rakaat keempat, rakaat ketiga, pertama, kedua batal belaka. Kena sembahyang mula. Tidak boleh. Kita nak misalan lele ketuk, kita pun pergi ambil wudu, duduk tahiyat mula, sambung. Tak boleh. Itu pandangan majoriti lah. Tapi kalau ada pandangan sebahagian ulama mengatakan boleh. Baik. Tapi ada syarat-syarat dia. Kita menyebut atas pandangan majoriti ulama. Antara benda yang perlu kita kena bincang adalah masalah niat puasa sebulan. Sebab mazhab Imam Syafi'i kata an-niyyatu likulli yaum. Niat untuk setiap hari. Niat puasa sebulan ni maksudnya kita niat untuk puasa sebulan. Jadi kita tidak berniat untuk setiap hari. Apakah hukum? Okey, kita ada bincang bab ni, masalah niat puasa sebulan. Memadai satu niat untuk puasa sebulan. Memadai. Dia bukan wajib.
dalam mazhab Maliki kata memadai, mencukupi, boleh. Dalam mazhab Maliki hak yang kata boleh berniat puasa sebulan, dia pun meletakkan hukum tetapi disunatkan niat setiap hari. Dalam mazhab Maliki memandangkan memadai satu niat untuk puasa sebulan Ramadan menurut pandangan mazhab Maliki, sebagaimana yang disebut dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil. Kitab Mukhtasar Al-Khalil adalah kitab matang dalam mazhab Maliki. Dia sebut wakafat niyatun lima yajibu tatabu'uh, memadai satu niat untuk puasa yang wajib dilakukan secara berturut-turut. Puasa yang wajib dilakukan secara berturut-turut wajib memadai satu niat. Puasa Ramadan wajib dilakukan secara berturut-turut. Mesti kita kena puasa berturut-turut. Tak boleh puasa 2 hari biar hak 28 hari lagi tu dah edang nak puasa bulan Ramadan ni. Nak puasa nanti bulan Syawal pula Bulan Syawal puasa pula seminggu, ada edang lagi kena puasa. Tak boleh. Hak tu cara puak ahlul kitab dulu dialih. Hak yang Allah Taala suruh puasa pada bulan ni, payah bulan ni alih bulan ni. Bulan ni panas. Bulan ni panas dialih bulan lain. Hak tu cara ahlul kitab. Kita dak. Baik, jadi puasa pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara tatabu'. Apabila wajib dilakukan secara tatabu', maka puasa pada bulan Ramadan memadai satu niat. Baik, katanya Abah ada tulis memandangkan mazhab Maliki juga termasuk dalam mazhab fiqh yang mu'tabar. Ini pergi sebagai muqaddimah untuk kita bertaklid kepada pandangan mazhab Maliki. Apa nak cerita benda? Kita tidak boleh bertaklid melainkan kepada pandangan ulama mu'tabar. Kalau pandangan ulama tidak mu'tabar, tidak boleh kita nak bertaklid. Baik, memandangkan mazhab Maliki juga termasuk dalam mazhab fiqh yang mu'tabar, maka boleh mengambil pandangan mazhab ini. Namun sebaik-baiknya dia berniat juga pada setiap malam agar dapat keluar daripada khilaf ulama. Setiap malam dia berniat. Malam pertama niat untuk puasa sebulan Ramadan. Lepas tu setiap malam dia kena berniat pula untuk puasa esok. Andaikan ada hari yang dia terlupa berniat puasa, maka puasanya dikira sah kerana dia telah berniat puasa sebulan penuh. Dia ada juga yang sebelum dia orang hantar video, dia hantar video orang tu dia kata gini. Dia kata kita pada malam pertama bulan Ramadan kita niat sebulan. Lepas tu setiap malam kita niat pula. Dia kata kita niat sebulan kerana taklid mazhab Maliki. Tiba-tiba ada malam-malam yang kita terlupa nak niat, maka puasa kita dikirakan batal. Tidak sah, wajib kena qada balik. Okey, kalau pandangan tersebut kerana mengikut mazhab Syafi'i ataupun pandangan majoriti ulama, maka betul. Tapi hak yang awal dia kata taklid mazhab Maliki niat sebulan. Jadi pening di situ. Sebab tu hamba masuk benda ni. Andai kata ada hari yang dia terlupa berniat puasa, maka puasa jadi keresah kerana dia telah berniat puasa sebulan menurut pandangan mazhab Maliki. Lepas tu ada awak mari pula pandangan dalam mazhab Hanafi. Ada awak mari, ada pun seorang yang terlupa untuk berniat puasa pada malam hari, sementara dia tidak berniat puasa sebulan pada malam pertama Ramadan. Maka menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki puasanya tidak sah. Namun masih lagi ada jalan untuk menjadikan puasanya itu sah, iaitu dia boleh bertaklid kepada pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan boleh berniat puasa fardu Ramadan pada siang hari, tapi dengan syarat sebelum pertengahan siang hari. Dalam mazhab Hanafi kita boleh berniat puasa Ramadan pada siang hari tapi sebelum daripada masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur bukan, sebelum pertengahan siang hari, sebelum sedikit daripada masuk zuhur. Sebab zuhur ni apabila gelincir matahari. Baik, dan perkara ini disebut dalam kitab Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar. Kitab Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar, kitab ni hamba belajar daripada seorang ulama besar daripada negara Syria, pakar dalam fiqh mazhab Hanafi, nama dia Syekh Mazin Bakir hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, hamba ada dia tulis ni, hamba buat mari wa saumu Ramadan wan nadhril muayyan yajuzu bi niyyatin minal lail wa ila nisfin nahar, hingga separuh siang hari. Baik, jadi sebelum daripada masuk separuh siang hari boleh kita berniat. Okey, habis bab ni seterusnya kita nak sebut juga masalah tidak berniat puasa sebulan penuh pada malam pertama Ramadan kerana datang haid. Ni bagi perempuan. Ni perlu kita kena bincang. Sebab dalam tahun lepas ada juga satu video yang sampai kepada orang tu. Ada seorang tu dia kata gini,
Kita ketika kita sebut ada orang tu, ada orang ni, kita hanya memperbetulkan kesilapan sahaja. Bukanlah bermakna kita betul belaka, bukan. Kita pun kadang-kadang tersilap. Jadi apabila kita tersilap, siapa pun tersilap, mesti kita kena perbetulkan. Dan kita sendiri tersilap pun kita akan betulkan. Ada sebahagian perempuan pada awal Ramadan datang haid. Satu Ramadan tu datang haid. Jadi tidak boleh niat sebulan. Nak niat sebulan awal dia datang haid. Tapi ada dia kata ni, video tu dia kata, orang puan kalau datang haid pun tetap dia kena niat juga sebulan. Bisa tengok tak video tu? Tengok kan? Tetap dia niat juga sebulan. Sebab kena niat sebulan ni pada malam pertama dia kata. Malam lain tak boleh. Gitu juga ya, lebih kurang kan? Tak ingat dah lah, tapi gitu lebih kurangnya. Mesti kena niat agak. Jadi orang atau kita orang suruh bagi komen. Buat betul ke tak hak yang disampaikan. Sebenarnya apa hak yang disampaikan itu adalah tidak betul sebenarnya. Baik. Jadi masalah warna nak niat sebulan warna mudah boleh puasa esok. Tak boleh. Dah benar niat tak ada masalah niat. Kalau hasrat hati untuk berpuasa dapat pahala lah. Cuma untuk atas pandangan mazhab Maliki tidak memadai niat begitu. Baik. Dia kata andai kata seorang itu ingin mengambil pandangan mazhab Maliki, itu memadai satu niat untuk puasa sebulan penuh. Jika dia tidak berniat puasa pada malam pertama Ramadan kerana haid, adakah boleh baginya berniat demikian pada malam-malam berikutnya? Jadi orang puan malam pertama, kedua, ketiga datang haid. Malam keempat baru suci daripada haid. Jadi tetap dia nak niat sebulan. Boleh ke tak? Memang nak niat sebulan tak boleh dah. Sebab tak cukup sebulan dah. Jadi kita kata benda niat, perkataan niat sebulan ni maksudnya niat untuk hari-hari yang masih lagi berbaki. Min itlaqil kulli wa iradatil ba'd wa iradatil juz'. Kan kita gunakan, kita itlaqkan keseluruhan, tapi sebenarnya maksud kita adalah sebahagian. Dalam Al-Quran, antara penggunaan dalam Quran adalah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu menjadikan jari jemari mereka itu dalam telinga. Asabi' ni jamak. Letak jari dalam telinga, fi adhanihim, fi dalam. Dan letak mana jari dalam telinga? Mampu kerah. Jari banyak letak mana dalam telinga. Maksudnya benda yaj'aluna asabi'ahum ay ru'us asabi'ihim, ru'us anamilihim. Maksudnya hujung-hujung jari. Kalau kita belajar dalam ilmu bayan, nama dia majaz mursal min itlaqil kull wa iradatil juz'i. Jadi apabila kita kata nak berniat puasa sebulan bagi perempuan yang datang haid pada awal Ramadan, maksudnya adalah niat untuk puasa-puasa yang masih lagi berbaki daripada bulan Ramadan tersebut. Okey. Menurut mazhab Maliki, memadai satu niat pada malam kedua atau ketiga untuk puasa hari-hari Ramadan yang berbaki. Jadi orang puan kalau dia datang haid pada malam pertama, kedua, ketiga, keempat, tiba-tiba malam kelima haid dia suci dah. Untuk puasa hari yang berbaki, nak taklid mazhab Maliki masih lagi boleh. Dia niat mana? Saja aku puasa Ramadan untuk hari yang berbaki. Sebab mana boleh? Sebab hari yang berbaki daripada bulan Ramadan adalah diwajibkan dilakukan secara tatabu', secara berterusan. Dalam kitab Risalah Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani menyebut wakafat niyatun lima yajibu tatabu'u. Memadai satu niat bagi ibadat puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Pertama marilah kitab dalam mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, memadai satu niat pada malam kedua atau ketiga untuk puasa hari-hari Ramadan yang berbaki. Ini kerana hari yang berbaki itu juga wajib dilakukan secara berturut-turut. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani ala Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani wa inda sihhatil marid wa qudumil musafir yakfihuma ataupun yakfihima niyatun lima baqiya kal haidhi tathhur was sabiy yablugh fi athna'i as-sawm wal kafir yuslimu fi athna'i ash-shahr. Tak kala telah sihat orang sakit dan pulangnya orang bermusafir, maka memadailah bagi keduanya satu niat untuk hari yang masih lagi berbaki. Sama seperti perempuan haid yang mengalami suci, kanak-kanak yang balik pada pertengahan puasa, dan orang kafir memeluk Islam di tengah-tengah bulan. Jadi memadai satu niat. Okey, habis. Seterusnya wa yajibut tabyitu fil fardhi dunan nafl
fatujzi'uhu niyyatuhu qabla az-zawal, dan wajib menetapkan niat pada malam hari bagi puasa fardu. Dia puasa fardu mesti kita kena berniat pada malam hari. Malam ialah bermula daripada terbenang matahari hingga keluar fajar, tu mana malam. Jadi apabila terbenang matahari, maka boleh dah kita berniat. Tengah-tengah duk makan, tengah-tengah duk buka puasa, niat pula aku nak puasa esok, boleh, tak ada masalah. Penghujung niat untuk puasa fardu apabila keluar fajar. Apabila keluar fajar, tak boleh dah nak berniat untuk puasa fardu. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Melainkan mazhab Hanafi, tadi kita cerita dah, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat pada malam hari. Tapi majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i berpandangan mesti kena niat pada malam hari. Malam kita sebut dah daripada terbenang matahari hingga keluar fajar. Kewajipan berniat puasa pada malam hari hanyalah untuk puasa fardu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Berbeza dengan puasa sunat, tidak wajib puasa sunat. Tidak wajib puasa sunat. Ni kena baiki sikit terjemahan, nantilah hamba tengok balik. Maksudnya tidak wajib kita menetapkan niat pada malam hari untuk puasa sunat. Puasa sunat boleh diniatkan pada siang hari. Hal ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawm faqala hal 'indakum syai' faqulna la, qala fa inni idhan sha'im. Baik, maksudnya adalah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, lalu baginda bertanya, apakah ada apa-apa makanan bersama kamu? Lalu baginda menjawab, lalu kami menjawab, tiada. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun membalas, jika begitu aku berpuasa. Jadi dalam hadis ni kata ulama, Rasul pada asalnya tidak mahu berpuasa sebab Rasul balik rumah untuk cari makanan. Rasul balik rumah cari makanan, tak berpuasa sebenarnya. Lepas daripada tu tak ada makanan, Rasul pun berpuasa. Maka berpandukan kepada hadis ini, boleh berniat pada siang hari untuk puasa sunat. Cuma ada dua syarat yang perlu dipenuhi untuk berniat puasa sunat pada siang hari. Yang pertama, sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum gelincir matahari maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Tapi kalau kat asar dah tak makan lagi, nak niat puasa sunat tidak dibolehkan menurut pandangan mu'tamad. Yang keduanya, belum melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia buat dah perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada dia berniat, maka tidak sah puasa sunat untuk hari tersebut. Cuma ada sebahagian ulama fiqh menyebut, ada sebahagian ulama fiqh sebut, kalau sekiranya seorang itu telah beradab puasa Isnin kami dia berpuasa, tiba-tiba hari Isnin dia sedar hari Isnin, dia pun makan, selesai makan kenyang, pukul 10 baru ingat, hari ni hari Isnin. Ada setengah ulama kata boleh dia berniat untuk puasa hari tersebut walaupun dia makan dah, melihat kepada adat dia, dia berpuasa sok mau, cuma hari tu dia tak ingat. Abu ulang sekali lagi ya. Ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan, orang tu kalau dia makan pun boleh lagi dia niat. Bagi orang yang pernah ataupun orang yang ada adat kebiasaan puasa hari tertentu, hari Senin, hari Khamis, selang-seli, dia ingat hari tu hari tak puasa, dia makan kau habis 3-4 pinggang baru sedar, hari Senin hari ni, boleh dia berniat. Tu apa yang disebut oleh ulama fiqh. Tapi pandangan ni sebenarnya bukan pandangan kuat sebenarnya, walaupun disebut di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Pandangan ni pandangan yang bukan pandangan kuat. Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi menyebut perkara ni, dia kata sebenarnya orang yang makan pada siang sebelum daripada berniat, dalam keadaan dia dah ingat hari itu adalah hadat dia berpuasa, maka puasa dia tidak sah untuk hari tersebut. Untuk puasa sunat tak boleh dah. Itu disebut oleh Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam Hasyiah ala Tuhfatil Muhtaj. Baik, seterusnya benda lagi, kata dia lagi, dan wajib menentukannya pula. Puasa Ramadan wajib kita kena tentukan, menentukan puasa tersebut dalam niat. Seperti dia berniat saja, aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan. Dia dalam kitab memang gitu, dikata esok hari. Sebab ada orang
Dia kata kalau kita bangun sahur, kita kata esok hari, kat gigi masuk dah siang hari. Maksud esok hari tu faham lah. Maksud esok hari malang, esok saat itu apabila keluar fajar. Kalau kita tak mau sebut esok hari pun tak apa kau. Tapi hak yang dalam kitab disebut lagu tu, kita guna hak yang biasa-biasa orang sebut lah. Baik. Saja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan, atau saja aku berpuasa esok hari daripada nazar atau kafarah. Hak ni yang bertambah ni. Hak dulu tak ada ni Sebab sebab pada asalnya hak atas ni yajibut ta'yin. Hak ni bukan hanya untuk bulan Ramadan saja, bukan untuk Ramadan saja. Bahkan puasa hak yang melibatkan terikat dengan waktu mesti kena ta'yin. Hal ini kerana puasa itu adalah suatu ibadat yang disandarkan kepada waktu. Justru wajib ditentukannya dalam niat. Puasa Ramadan adalah puasa yang disandarkan dengan waktu. Puasa nazar disandarkan dengan sebab. Maka sebab itulah wajib kena tentukan puasa tersebut dalam niat. Seterusnya, dan tidak perlu berniat fardu dalam puasa fardu. Hal ini kerana puasa fardu yang dilakukan oleh orang yang balik dikirakan sebagai puasa fardu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Ia tidak sama dengan sembahyang. Sembahyang mesti puasa sembahyang fardu mesti kena niat sembahyang fardu. Sembahyang fardu mesti kena niat fardu. Tapi puasa fardu tidak wajib niat puasa fardu. Sebab kalau untuk Ramadan, bulan tu memang khusus untuk puasa Ramadan. Semayang ni walaupun masuk zuhur, masuk dah waktu zuhur, dia boleh kita tak semayang zuhur lagi, boleh kita semayang fardu-fardu yang lain. Sebab itulah kena tentukan, kena niat fardu. Baik. Yang keduanya al-thani al-imsak 'anil jima'i 'amdan wa 'anil istimna'. Menahan diri daripada melakukan jima' dengan sengaja. Kalau dengan terlupa dak batal puasa. Sengaja baru batal. Tapi ni terlupa kan, dia terlupa hak dak batal puasa. Terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Terlupa dia sedang berpuasa, waktu tak batal puasa. Tapi kalau sengaja baru batal puasa. Tetapi jika melakukan jima' dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka dimaafkan dan ia tidak membatalkan puasa. Apa pun mari 33 wal jima'u nasiyan kal akli nasiyan fala yuftiru bihi 'ala al madhhab ka ghairihi min al muftirat. Maksudnya ada pandangan yang mengatakan jima' walaupun terlupa tetap batal puasa. Ada pandangan begitu. Tapi pandangan mu'tamad tak batal puasa. Tapi jangan wak lupa. Itu tak jadi. Yang keduanya dan mengeluarkan mani. Perbuatan mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Kerana ia dikiaskan dengan jima'. Lepas tu kita mari dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebut al-istimna'u bil yad yubtilu as-sawm 'inda al-Malikiyyati wash-Syafi'iyyati wal-Hanabilati wa 'ammatul Hanafiyyati 'ala dhalik. لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر فالإنزال بشهوة أولى. Mengeluarkan mani dengan tangan, onani, ia membatalkan puasa mengikut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Dan kebanyakan ulama mazhab Hanafi sama juga. Kerana memasukkan kepala zakar ke dalam farad tanpa keluar mani membatalkan puasa dengan kesepakatan ulama, maka keluar mani dengan syahwah lebih aula lagi. Ini dipanggil qiyas. Maka keluar mani dengan syahwah lebih aula lagi, ia membatalkan puasa. Baik. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia, yakni orang yang berpuasa, meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya keranaku. Dia perkataan syahwah ni, dia merangkumi mengeluarkan mani dengan tangan. Baik. Tapi berbeza sekiranya orang tu keluar mani tanpa disengajakan. Contoh, dia bermimpi, maka hal tu tidak membatalkan puasa. Sebab itulah kita ada tulis ni cara memahami dalil mengeluarkan mani secara onani termasuk dalam menunaikan syahwat. Okay. Berbeza jika keluar mani kerana bermimpi, maka dia tidak membatalkan puasa. Sebab ni kita sebut ni kerana kadang-kadang ada juga orang tanya. Sebab kita sebut ni sebab ada orang tanya, kalau mimpi batal tak puasa? Jadi kita tak lalu lah. Jadi mimpi tidak batal puasa. Kalau kerek mimpi, tak apa, tak ada masalah. Pada bulan Ramadan tidak batal puasa. Baik. Al-thalith al-imsaku 'anil istiqa'ah
wala yadurru taqayyu'u bighairi ikhtiyari. Dia di sana ada pandangan yang mengatakan melakukan onani pada bulan Ramadan ia tidak membatalkan puasa. Pandangan tersebut adalah pandangan syadz. Pandangan itu adalah pandangan syadz, menyalahi pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Pandangan tu tidak boleh dipakai. Pandangan Syekh Al-Albani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau berpandangan melakukan onani pada siang hari Ramadan ia tidak membatalkan puasa. Pandangan tu tidak boleh dipakai. Baik, pandangan itu adalah pandangan syadz. Seterusnya, al-thalith al-imsaku 'anil istiqa'ah wa la yadurru taqayyu'uhu bighairi ikhtiyari. Ketiga, menahan diri daripada sengaja muntah. Istiqa'ah makna sengaja muntah. Namun muntah yang bukan kemahuannya, ia tidak memudaratkan. Maksudnya ia tidak memudaratkan, maksudnya ia tidak merosakkan ibadah puasa. Baik, jika muntah tersebut tidak disengajakan, maka ia tidak membatalkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, "Man zara'ahul qay." Sesiapa yang termuntah, dia zara'a dengan makna ghadaba. Sesiapa yang termuntah, muntah saat itu menguasai diri dia sehingga kan terkeluar, maka dia tidak wajib qada. Dan sesiapa yang sengaja muntah, maka wajib atasnya qada. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Namun ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tapi sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis makbul. Kita tak bincanglah bab tu. Seterusnya, Ar-rabi' yang keempat, al-imsak an dukhuli 'ainin jawfan ka batinil udhuni wal ihlil bi syarti dukhulihi min manfadhin maftuh. Keempat, menahan diri daripada masuknya sesuatu ain. Perkataan sesuatu ain kita ada sebut, termasuklah dalam ain itu asap rokok. Maka batal puasa orang yang merokok pada siang hari puasa. Berbeza hukumnya jika bukan ain seperti bau masakan, maka tidak batal puasa. Isap rokok pada bulan Ramadan ia membatalkan puasa. Letak saja tu dah lain, letak aja. Giang weh. Orang kaki rokok kan. Sudahlah. Awak buat ni buka, tok aje. Dah isap, tok aje di mulut. Giang pelajar. Okey, tak batal. Cucuk tak batal lagi. Seduh asap masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Itu batal puasa. Baik, isap rokok batal puasa. Dia kalau orang bakar kita lalu. Dan orang bakar kita lalu, kita terhidu asap, batal ke tak? Tak batal. Sebab benda tu tak dia nak elok dah. Kalau dalam kitab dia sebut, dia tak sebut asap rokok, asap orang bakar dia sebut benda. Kalau sekiranya tidak batal puasa, nanti kita akan baca balik. Tak batal puasa dengan sebab ghubari tariq, debu jalan. Sebab benda tu tak boleh nak elok dah. Benda tu tidak boleh nak elok. Bau makanan tak ada masalah, bau banyak mana pun. Tak puasa. Sebab dia bukan ain, dia hanya adalah athar sahaja. Menahan diri daripada masuknya suatu ain ke dalam rongga seperti bahagian dalam telinga. Batinil udhun, bahagian dalam telinga, dan saluran kecil. Ihlil ni ia saluran kecil. Lepas tu saluran melalui puting susu yang luar, dia termasuk dalam ihlil juga. Baik, bisyarti dukhulihi min manfadhin maftuh, dengan syarat dia masuk daripada jalan yang terbuka. Okey, kita nombor 3, kita tengok orang yang berpuasa mestilah menahan diri daripada memasukkan apa-apa ain ke dalam rongga badan melalui lubang yang terbuka seperti halqum, bahagian dalam hidung. Bahagian dalam hidung, maksudnya bahagian dalam hidung, bahagian dalam hidung ialah bahagian selepas batang hidung. Dalam kitab Bushrul Karim ada menyebut wa batinul anf huwa ma wara al-qasbah jami'iha, lepas daripada batang hidung. Ni batang hidung lepas daripada batang. Baik, itu dipanggil batin hidung. Jadi kita buat mari wa batinul anf wa huwa ma wara al-qasbah jami'iha. Tujuan dia kita buat mari benda ni antara sebelum daripada ni lah. Ni kurang dah. Dia ada hak yang cek COVID cuaca hidung cuaca hidung. Jadi sekarang ni kita nak bincang batal puasa ke tak perkara tersebut. Memang kalau kita tengok kepada pandangan ulama kontemporari, ada hak yang mengatakan batal puasa, ada yang mengatakan tak batal puasa. Ada khilaf di kalangan ulama sekarang ni. Cuma kita nak tengok mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i bagaimana. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya cocok saat itu diyakini
melebihi daripada pangkal hidung. Ni pangkal, ni qosbah ni batang. Pangkal belakang ni sampai pada dalam ni cocok, yakin masuk pada dalam ni, maka mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i batal. Kalau dok sampai dalam ni, sini je cocok. Dia cocok sini je. Cocok lebih kurang je. Dah ni hari ni saja 800 orang dah cocok. Letih juga pihak hospital. Dia hak yang semangat mula-mula je. Siapa pun gitulah ke? Sungguh kita rakyat benda sungguh ni. Tanya hospital. Mula-mula je hak semangat kan. Dah lama dok tengok pun tak mau. Cocok lebih kurang aja. Mula. Jadi kalau dok yakin pada dalam ni, dak batal puasa. Kalau yakin batal. Masuk pada dalam ni je. Memang cocok dalam je, cocok dok cocok seluruh. Berai mati. Hanya pulah pula. Baik. Tak pernah cocok hidung. Kita cocok diri je ni. Kena. Dengung ke saya? Baik. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i batal puasa. Tapi boleh nak cocok kalau sekiranya diperlukan. Cuma kena qada tadi. Bahagian dalam hidung, bahagian dubur. Masalah dubur ni ada, biasanya banyak orang tanya bab ni. Apakah hukum beristinja memasukkan jari ke dalam dubur ketika beristinja pada siang hari Ramadan untuk mengeluarkan najis? Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Maka membincang masalah ni. Yang kitab sebelum ni hendak bincang masalah ni. Oleh sebab itu, sengaja memasukkan jari ke dalam dubur semasa istinja membatalkan puasa. Perkara ni disebut dalam kitab Hasyiah Ar-Ramli Al-Kabir ala Asnal Matalib. Lau adkhala usbu'ahu fi duburihi aftar. Wa kadha law fa'ala dhalika bihi ghayruhu bi'idhnihi falyatahaffaz halat al-istinja' min ra'sil unmulati fa innahu law dakhala fihi minha adna shay'in adna. Dia sebut aftara qalahu al-qadi Husain. Sekiranya dia memasukkan jari ke dalam duburnya, maka batal puasanya. Dan begitu juga jika orang lain berbuat demikian kepadanya dengan izinnya, batal juga. Disuruh orang lain dia buat tapi dia izin. Kalau orang paksa dia, orang kejong dia, tu tak batal. Sebab bukan sengaja dia, bukan ikhtiar dia. Maka hendaklah dia berhati-hati semasa beristinja dengan hujung jarinya. Kerana jika masuk ke dalam dubur sedikit daripada jarinya, itu makna adna syai', ia membatalkan puasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Qadi Husain. Namun ini yang berada tulis ni, jika terpaksa memasukkan jari ke dalam dubur untuk mengeluarkan najis yang tidak dapat keluar melainkan dengan memasukkan jari, dia berarti molek najis dia dekat keluar, duk sekat situ lah, melainkan kena buat tubik. Tidak duk gitu lah, kekeh jalan duk tubik. Ni contoh. Namun jika terpaksa memasukkan jari ke dalam dubur untuk mengeluarkan najis yang tidak dapat keluar melainkan dengan memasukkan jari, maka tidak batal puasa menurut pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Bila berkata sebahagian, buat mari nas ataupun ibarat kitab. Dalam kitab Nihayah Az-Zain katanya wa yanbaghi al-ihtirazu halat al-istinja li'annahu mata adkhala min usbu'ihi, min litab'id, sebahagian daripada jarinya adna syai' fi duburihi aftar. Wa kadza law fa'ala bihi ghayruhu dhalik bi ikhtiyari ma lam yatawaqqaf. Ini perkataan ni, ma lam yatawaqqaf khurujul khariji ala idkhali usbu'ihi fi duburihi, selama mana tidak terhenti keluar benda yang keluar di atas memasukkan jari dalam dubur. Wa illa, dan jika tidak, kalau sekiranya mesti kena memasukkan jari baru boleh mengeluarkan benda yang ada dalam dubur, ada khalah, dia boleh memasukkan jari, wala fitra, dan tidak batal puasa. Ini mengikut pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik, disebut dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab Nihayah Az-Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Melayu kita yang cukup masyhurlah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Setengahnya bahagian dalam telinga, bahagian dalam batin telinga, dan kemaluan, bahagian dalam kemaluan, jika sengaja memasukkan sesuatu melaluinya walhal dia tahu hukumnya haram, maka batal puasanya. Kita ada bincang juga masalah mengambil hukum suntikan ketika berpuasa, yang mana kita buat bagi 3 pandangan di sini.
Para ulama berselisih kepada beberapa pandangan tentang mengambil suntikan pada bulan Ramadan. Yang pertamanya, apa sahaja suntikan tidak membatalkan puasa. Tak kira lah benda suntikan cocok warna pun tak batal puasa, kerana ia tidak melalui lubang yang terbuka. Dan kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i ni, pandangan pertama ni sesuai dengan kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kaedah mazhab Imam Syafi'i, semua jenis suntikan tidak membatalkan puasa. Suntikan vaksin ke, suntikan benda ke, tak kira lah, masuk air ke, tak batal puasa. Alasan dia masuk bukan melalui saluran yang terbuka, walaupun mengenyangkan. Sebab dia melihat kepada masuk saat ni tu bukan melalui lubang yang terbuka. Antara ulama yang memilih pandangan ini ialah guru kami, Fadilah Syekh Dr. Hasan Hito, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh beliau dalam kitab Fiqh Siyam beliau halaman 87. Dr. Hasan Hito dia ada kitab, nama kitab Fiqh Siyam. Fiqh Siyam yang dikarang oleh beliau, dan dia ni adalah ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ulama yang cukup alim dalam bidang mazhab Imam Syafi'i sekarang ni, yang dijadikan rujukan adalah Dr. Hasan Hito. Dan dia memang pegang kemah sungguh dengan mazhab Imam Syafi'i, dan dia memang cukup bela sungguh mazhab Imam Syafi'i, Dr. Hasan Hito. Ana dan belajar dengan dia kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh dan khatam. Lepas tu ada kitab At-Tamhid ke kitab Mendesa lagi, kitab Usul Fiqh juga. Ana lupa nama yang lebih tepat. Tu tak dan khatam lah. Tapi dan khatam kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh, Dr. Hasan Hito, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana yang disebut oleh beliau dalam kitab Fiqh As-Siyam. Ini yang pertama. Pandangan yang kedua, apa sahaja suntikan ia membatalkan puasa pula dah. Cocok warna pun batal puasa. Tapi yang cocok. Ni pandangan yang kedua. Sama ada suntikan pada urat saluran darah atau pada tempat lain, tak kira lah. Saluran darah ke, tempat lain dalam otak ke, tak kira. Antara ulama yang memilih pandangan ini ialah Syekh Salim bin Sa'id Bukair Al-Hadrami dalam risalah beliau yang berjudul Wuduhul Butlan fil Hukmi bi'adamil Fitri bil Hiqni bil Ibrati fi Nahari Ramadan, ataupun bil Hukni bil Ibrati fi Nahari Ramadan. Dia ada satu kitab. Ni boleh baca kitab dia. Dia kritik pandangan yang mengatakan tak batal puasa. Dan bukan satu kitab, ada yang membaca 3 kitab. Sebahagiannya dikarang, 2 kitab dikarang oleh ulama Yaman. Satu lagi dia ada dalam kitab nota kaki dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab lil Muti'i. Syekh Al-Muti'i dia tidak bersetuju dengan pandangan yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i tak batal puasa. Baik, okey, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, perlu kepada perincian. Yang pertama, sekiranya kandungan suntikan tersebut mengandungi nutrisi ataupun pemakanan, maka membatalkan puasa, batal puasanya. Jadi tengok, kalau dia membekalkan tenaga, dia sama dengan membekalkan tenaga dengan suntikan tersebut, maka batal puasa. Akan tapi sekiranya tidak mengandungi pemakanan, maka dilihat pada aspek berikut. Yang pertama, sekiranya suntikan pada saluran darah, maka batal puasa. Sekiranya suntikan pada selain daripada saluran darah, maka tidak batal puasa. Antara ulama yang memilih pandangan ini ialah Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam kitab beliau yang berjudul At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Baik, ini ada 3 pandangan. Jadi kalau tengok pandangan yang dipilih oleh Syekh Ahmad Hasan ataupun Syekh Habib Hasan Ahmad Al-Kaf, pandangan ni nampak okey jugalah. Tapi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang pertama. Baik. Hukum mengguna inhaler ketika sedang berpuasa, sebab dia masuk dalam perbincangan menahan diri daripada memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Sebab kita penggunaan inhaler, kalau inhaler orang pegang, yang lelah, kita kalau kita tekan memang dia akan tubik ain, dia akan ada jiring yang akan masuk ke dalam rongga melalui saluran halkum kita. Hamba tak pernah guna sebab kita tak lelah. Cuma ada sahabat-sahabat lelah. Ada sahabat hamba tu masa duduk Syria tu, nama Ustaz Syukur. Dia duduk di Mok Cili. Baik. Jadi dia lelah. Dia ada tu. Hamba kata, nak tengok kali, nak tegar, kita tekan. Memang berair. Jadi
Apabila benda tu berai, bermakna dia bukanlah semata-mata athar. Bukan macam ke bau makanan masukkan, bukan ada jiring, ada benda yang akan dimasukkan ke dalam mulut melalui ke dalam kerongkong, masuk ke dalam paru-paru. Baik. Jadi di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Okey, kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama masa kini, ada pandangan yang mengatakan batal puasa, ada pandangan yang mengatakan tidak batal puasa. Cuma kita nak tengok mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i bagaimana. Masalah hukum menggunakan inhaler ketika berpuasa. Hukum menggunakan inhaler pada siang hari Ramadan adalah boleh ketika diperlukan. Okey, ni asah dulu. Boleh. Orang yang penyakit lelah boleh. Kalau tak bolehnya, kalau dak sakit benda, dak lelah pun bahang inhaler juga. Pergi beli inhaler, dah buat apa? Awak lelah ke? Tak saja je tengok orang pakai belaka, kita nak pakai attack itu tak boleh. Kita sedia maklum bahawa terkandung pada inhaler yang dimasukkan melalui kerongkong itu zat dan air. Sebagian ulama mengatakan penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa berikut sebab dan alasannya. Kita sebut dulu hak yang kata tak batal puasa. Dan nanti kita akan kritik pandangan hak yang kata tak batal puasa mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Pertama, tidak diyakini zat inhaler tersebut turun ke perut. Yang diyakini hanyalah sampai ke paru-paru. Dia kata hanya masuk ke paru-paru saja, tak sampai ke perut. Sebab dia nak buka saluran pernafasan sahaja. Tapi ada seorang doktor perubatan daripada lupa daripada mana. Masa tu kita ada dalam satu grup dengan orang Arab. Dia bahagian pakar perubatan. Dia kata mengikut kajian sebahagian daripada kami, ada juga sedikit daripada inhaler turun juga ke perut, kata dia. Baik, tak apalah, nanti kita tengok jawapan balik lagi. Tidak diyakini zat inhaler tersebut turun ke perut. Yang diyakini hanyalah sampai kepada paru-paru sahaja. Sebab tu tak batal puasa. Ya batal kalau turun ke perut. Kalau telang inhaler, tu baru batal. Telang tu, tu baru batal. Sebab tu kalau tu tak ada puasa tu. Okey. Kedua, inhaler bukanlah jenis makanan atau minuman. Inhaler bukan makanan, bukan minuman. Hak yang batal puasa makanan dan minuman. Okey. Ketiga, ia dikiaskan dengan lebihan saki baki air selepas daripada berwudu. Jadi kita lepas daripada berwudu, ada saki baki air dalam mulut. Atau pandangan sebahagian daripada ulama lah ni. Dia kata tak ada masalah dah saki baki tu, tapi jangan ada air. Jadi kita kehek dah, tak ada dah. Tapi ada sikit-sikit, lekat-lekat sikit tu, kita telah tak ada masalah. Tapi kalau koma 3 kali, waktu beg 2 kali je, tu tak boleh hak tu. Tu salah lah hak tu. Okey. Ia dikiaskan dengan lebihan saki baki air selepas daripada berwudu. Yang keempatnya, kuantiti yang masuk ke dalam rongga hanya sedikit. Sikit je hak masuk . Okey, tapi katanya namun menurut kaedah mazhab Syafi'i, penggunaan inhaler membatalkan puasa. Okey, hamba cerita mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Hamba pun nak cuba cari mengikut kaedah mazhab lain pun dia. Hamba pun rujuk beberapa orang ulama-ulama mazhab Maliki dan beberapa orang ulama mazhab Hanafi tentang penggunaan inhaler. Batal tak mengikut kaedah mazhab mereka. Sebab kita ana mazhab Hanafi ana belajar. Mazhab Maliki pun ada juga kita belajar sikit-sikit. Mazhab Hanafi memang kita mendalami lah. Cuma untuk permasalahan baru ni, walaupun kita tengok kepada ibarat kitab saat itu batal puasa, tapi kita kena tanya juga bagaimana yang dihukumkan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi mengikut kaedah mereka untuk permasalahan-permasalahan baru. Baik, anda tanyalah beberapa orang ulama-ulama dalam mazhab Maliki dengan Hanafi berkenaan dengan masalah ni. Baik, anda kulihat ternyata mereka juga mengatakan mengikut kaedah mazhab Maliki dengan Hanafi batal puasa. Sebab tanda tulis, begitu juga menurut kaedah ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Justru penggunaan inhaler membatalkan puasa menurut kaedah mazhab Hanafi dan Maliki, bukan mazhab Syafi'i saja. Cuma mengikut kaedah mazhab Hanbali ada perbincangan. Ada sebahagian daripada ulama mazhab Hanbali kata batal, ada sebahagian kata tidak batal. Jadi pendek kata, mengikut kaedah mazhab 3, Syafi'i, Hanafi dengan Maliki, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa. Jadi kalau kita nak tanya pandangan ulama mazhab, ulama baru tentang hukum mengikut pandangan kaedah mazhab, kita kena tanya orang yang betul-betul berpegang kepada mazhab. Sebab di sana ada orang yang belajar mazhab, tapi dalam hukum fiqh dia tidak berpegang kepada mazhab. Jadi dalam bab ni memang kita berhati-hatilah nak tanya. Maksudnya kita boleh tanya kepada siapa yang alim dalam fiqh mazhab ni, tapi hukum yang dikeluarkan oleh dia kadang-kadang tidak mengikut kaedah mazhab. Jadi kita nak mengikut kaedah mazhab. Jadi kita cari
hak yang memang betul-betul berpegang kepada mazhab. Ini hanya rujuk kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Sebahagian daripada negara Syam dan sebahagian daripada Jazair, daripada Algeria, daripada Maghribi. Ini ada tanya. Baik, ana rujuk dah. Ada pun alasan-alasan yang diberikan di atas tidak boleh diterima kerana dia tidak boleh diterima mengikut kaedah mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Pertama, sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui kerongkong dikira membatalkan puasa dan bukanlah disyaratkan ia sampai ke perut. Asal kata masuk dalam kerongkong walaupun tak sampai perut batal puasa. Kita masuk minum air sampai sini batal dah puasa, bukan mesti sampai sini. Itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Jika begitu, jika menjadikan alasan kena sampai ke perut baru batal puasa, maka orang yang merokok boleh saja beralasan bahawa asap rokok yang diseduh tidak diyakini masuk ke perut. Sebaliknya hanya sampai ke paru-paru saja. Mesti rokok sampai paru-paru je. Kata dia dah sampai perut pun dah batal puasa isap rokok. Jadi tidak batal puasa mereka, sedangkan merokok itu membatalkan puasa. Dia kita kena ingat, dia dalam kaedah, dalam agama kita ataupun dalam fiqh ni, kita ada kaedah dia at-taswiyah bainal mutamathilat wat-tafriqah bainal mutafarriqat ataupun bainal mukhtalifat. At-taswiyah, maksud dia at-taswiyah, kita kena samakan hukum, kena samakan di antara benda yang sama, bainal mutamathilat, benda yang sama kita bagi hukum yang sama. Wat-tafriqah, kita kena membezakan hukum bainal mukhtalifat, bagi benda yang di antara benda yang berbeza. Jadi kalaulah benda yang sama, hukum ni lain, hukum ni lain, tapi benda tu sama, maka tu bukan fiqh sebenarnya, bukan begitu. Begitu bukan kaedah yang diguna oleh ulama fiqh. Jadi kalau menggunakan alasan ataupun kita meletakkan hukum merokok batal puasa, sebab dia, sebab asam adalah jirin. Lepas tu orang yang isap rokok dia masuk ke dalam paru-paru, kita kata batal puasa. Jadi setiap benda yang masuk dalam paru-paru kita kata batal agak puasa. Jadi kalau bak rokok batal puasa, tapi bak inhaler tak batal puasa, dengan alasan inhaler hanya sampai ke paru-paru, dah sampai ke perut, jadi kena kata rokok tak batal puasa. Ini kan dia begitu. Jadi tidak boleh benda yang sama kita bagi hukum yang berbeza. Dia mesti kena taswiyah bainal mutamathilat wat tafriqah bainal mukhtalifat. Baik. Okey, itu yang pertama. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui kerongkong dikira membatalkan puasa dan bukanlah disyaratkan sampai ke perut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak disyaratkan sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang menyebabkan batal puasa itu makanan atau minuman. Bermakna apa sahaja yang masuk ke dalam rongga walaupun ia bukan makanan dan minuman, ia membatalkan puasa. Yang ketiga, kias ini sebenarnya adalah kias ma'al fariq. Dia di sana dipanggil, ada istilah yang digunakan oleh ulama, kias ma'al fariq. Maksud dia, di antara maqis dengan maqisun alaih berbeza. Dia tidak boleh kias begitu. Kita nak qiyas mesti kena ada persamaan di antara maqis dengan maqisun alaih. Baik. Jadi nak samakan inhaler ni dengan air saki baki setelah daripada berwudu, itu tak boleh. Sebab dia, sebab inhaler memang sengaja kita, sengeleng kita nak memasukkan benda tu ke dalam rongga. Manakala saki baki air yang selepas daripada wudu, bukan kita sengaja memasukkan ke dalam rongga. Bahkan kita koma saat itu kita tidak telah. Bahkan masa kita koma kita tidak melakukan mubalaghah. Baik, itu ada perbezaan. Jadi kias sebenarnya, kias ini adalah kias ma'al fariq. Ini kerana kedua-duanya ada perbezaan. Inhaler memangnya dikosakkan untuk dimasukkan ke dalam rongga, manakala saki baki wudu tidak begitu. Keempat, jika kita sengaja meminum air dengan kadar zat yang terkandung dalam inhaler, kita paket banyak mana kita pecek yang masuk dalam kerongkong kita, banyak tu kita ambil air, kita letak dalam mulut, kita telan. Tak ada pun ulama yang kata tak batal puasa. Ini kerana semua sedia maklum bahawa meminum sesuatu walaupun sedikit akan menyebabkan batal puasa. Kesimpulan, pilihan yang lebih baik adalah mengambil pandangan yang mengatakan penggunaan inhaler menyebabkan batalnya puasa. Apatah lagi mengikut kaedah majoriti ulama mazhab, ia membatalkan puasa. Ia adalah langkah berjaga-jaga dalam melaksanakan ibadat puasa. Justru setelah berakhir Ramadan nanti, hendaklah qada semula puasa hari-hari puasa yang terbatal itu. Hendaklah qada semula hari-hari puasa yang terbatal itu. Adapun jika penyakit lelahnya berterusan, ni biasa juga orang tanya
Dia kata dah ustaz, kita nak qada warna lepas Ramadan. Lelah. Tiap hari lelah. Lelah sama dia. Baik. Okay, kita kata mana? Adapun jika penyakit lelahnya berterusan dan tidak diharapkan sembuh, maka hendaklah dia membayar fidyah kepada fakir miskin dengan kadar sehari secukup tanpa perlu qada semula puasa tersebut. Sebab benda dia kena bayar fidyah? Kerana antara orang yang wajib bayar fidyah adalah orang yang ada penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Jadi oleh kerana penyakit dia tidak diharapkan sembuh, dia sama dengan golongan tersebut. Masalah masuk sesuatu ke dalam lubang telinga. Para ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan yang mu'tamad adalah ia membatalkan puasa. Pandangan mu'tamad ia membatalkan puasa. Manakala Imam Ghazali mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Bukan pandangan mu'tamad saja, bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan majoriti ulama. Ini yang dia sebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dhahaba jumhurul fuqaha huwa al-asahhu inda Syafi'iyah ila fasad as-sawm bi taqtir ad-dawa'i aw ad-duhni aw al-ma'i fil udhun. Majoriti ulama fiqh, dan pandangan ini adalah pandangan yang paling sahih di sisi ulama mazhab Imam Syafi'i, batalnya puasa dengan sebab kita titik ubat ataupun letak minyak ataupun air dalam telinga. Tapi pandangan Imam Ghazali berbeza pandangan. Imam Ghazali berpandangan bahawasanya ia tidak membatalkan puasa. Masalah permulaan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini perlu kita kena bincang juga. Perlu kita kena bincang masalah ni. Permulaan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa ialah apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Hal ini seperti mana dalil berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maksud dia jelas. Dan makanlah serta minumlah kalian sehingga nyata kepada kamu benang putih, maksudnya cahaya siang daripada benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Jadi apabila keluar fajar, maka tak lidah nak makan, tak lidah nak minum. Justru apabila keluarnya fajar yang menandakan masuk waktu subuh, maka tidak boleh lagi makan dan minum pada ketika itu berpandukan kepada ayat Al-Quran ini. Baik, ada sebahagian daripada segelintir asatidah. Ini kita kena sebut. Ada segelintir asatidah yang mengatakan bahawasanya apabila kedengaran laungan azan subuh, sedangkan ketika itu masih lagi kita sedang bersahur, maka dikata boleh je kita meneruskan sahur kita berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu min." Apabila seorang daripada kalian mendengar azan sedangkan bekas makanan masih berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sehingga dia menyelesaikan hajatnya daripada bekas tersebut. Dia kata berpandukan kepada hadis ini, ketika kita dengar laungan azan, sedang masa tu tengah kita bersahur, boleh kita habiskan makanan dalam bekas tersebut. Baik, memang ada hadis sungguhlah. Tambah-tambah apabila orang sebut ni hadis, memang sedap hadis, memang kita kena ikut hadis. Jadi daripada kita ikut ulama, baik kita ikut hadis. Jadi ulama dah ikut hadis, gitu. Okey, nanti kita kena faham dalam perbincangan hadis kita ada dua perbincangan asas. Orang yang belajar hadis ni adalah perbincangan asas. Yang pertamanya adalah perbincangan berkenaan dengan sudut thubut hadis. Yang keduanya perbincangan daripada sudut dalalah hadis. Thubut, maksud dia thubut, yang pertama perbincangan adakah hadis ni sabit ataupun tidak daripada Rasulullah. Hadis idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, adakah hadis ni sabit daripada Rasulullah ataupun tidak. Untuk memastikan sabit ataupun tidak, mesti kena cukup 5 syarat. Syarat yang pertama mesti kena ittisalus sanad, bersambung sanad ni. Yang keduanya mesti kena dhabtur rawi. Yang ketiganya mesti kena adalatul rawi. Yang keempatnya mesti kena adamus syuduz. Yang kelimanya mesti kena adamul illatil qadihah. Ni perbincangan dalam ilmu hadis. Mesti kena cukup 5 syarat ni. Barulah boleh kita sabitkan hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap hadis yang disebut dalam mana-mana kitab hadis adalah hadis itu sabit daripada Rasulullah. Tidak. Bukan semua hadis yang disebut dalam kitab sabit daripada Rasulullah. Kerana di sana ada hadis yang dimuatkan dalam kitab, hadis tersebut sebenarnya pada hakikatnya adalah hadis palsu.
Okey, hak ni penting yang pertama sekali. Berkenaan dengan hadis hak yang kita baca saat ni, tentang kesabitan hadis ini ulama berbeza kepada dua pandangan. Ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis maqbul, boleh diterima. Hadis ini sabit daripada Rasulullah. Okey, ada pandangan yang kedua mengatakan hadis ini tidak sabit. Hadis ini adalah hadis dhaif. Baik, berlaku perbincangan di kalangan ulama hadis pada menetapkan hadis ini sabit ataupun tidak. Okey. Kita ambil pandangan yang mengatakan hadis ini sabit. Apabila hadis ini sabit, kita kena bincang hak yang kedua pula. Apakah dalalahnya? Apakah maksud daripada hadis ini? Okey, secara zahirnya hadis ni katakan apabila seorang di kalangan kamu mendengar azan sedangkan bekah berada pada tangannya. Okey, apabila Rasul kata wal ina'u ala yadi, bekah duduk tangan dia, makanan duduk tangan dia, dia dengar laungan azan. Jadi bermakna kalau bekah duduk tangan jelas tak boleh lah. Dengar laungan azan, bekah ada lagi. Orang azan tu, kau cepat. Itu tak boleh. Sebab dalam hadis menyebut wal ina'u ala yadi, bekah berada pada tangan dia. Baik, maka jangan diletak sehingga dia tunaikan kehendaknya daripada bekah tersebut. Okey, nampak pada zahirnya apabila dengar seruang azan sedangkan ketika itu dia sedang makan, lepas tu dia jangan diletak bekah tersebut sehingga dia selesai dulu makanan. Boleh dia terus makan. Tapi masalah sekarang ni, perkataan nida di sini, azan di sini, maksudnya azan pertama ke azan kedua? Sebab di sana ada hadis lain. Hadis mana? Ni nak bincang hadis pula sikit. Hadis lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sahih, disepakati oleh ulama sahih ni. Baik. Kata Rasulullah, inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibn ummi maktum. Sesungguhnya Bilal bin Rabah melaungkan azan pada malam. Jadi Bilal bin Rabah laung azan dah sekali. Maka makanlah, minumlah. Ketika mu dengar laungan azan Bilal, mu boleh makan, boleh minum. Sehingga mu dengar laungan azan Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum, nama dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Berlaku perbezaan di kalangan ulama. Hak yang masyhur Abdullah ibn Maktum. Baik. Jadi kalau mu dengar laungan azan Abdullah ibn Maktum, barulah mu dak boleh makan. Jadi sekarang ni Rasul kata kalau mu dengar laungan azan sedangkan bekah ada pada tanganmu ni, laungan azan apa? Laungan azan Bilal ke laungan azan Abdullah ibn Maktum? Sekarang ni tak jelas laungan azan mana. Baik, kalau kita nak kata laungan azan Abdullah ibn Ummi Maktum, maka dia akan berlaku percanggahan dengan ayat di atas pula. Ayat Quran mana? Allah Ta'ala kata makanlah dan minumlah sehingga keluar fajar. Dan keluar fajar tak boleh pula, tak boleh dah makan. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau dalam buku tu Abdullah bin Abbas tak ada kata Rasulullah bersabda. Tapi sebenarnya ini adalah perkataan Rasulullah. Daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am." Fajar itu ada dua. Fajar sadiq yang haram padanya makan. Rasul kata tak boleh makan dah keluar fajar. Keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh, tak boleh makan dah. Jadi nak buat apa ni? Maka di sini kita kena gabungkan segala dalil yang kita bincang. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud tadi, maksud dia begini. Maksud dia, kata Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadi khabaran 'anil nida'il awwal. Benar. Ungkapan Rasulullah apabila seorang di kalangan kamu mendengar azan sedangkan bekah masih berada di tangannya adalah menceritakan azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Okey, buat kesimpulan. Ketika kita dengar azan yang menandakan masuk waktu subuh, kata azan yang menandakan masuk waktu subuh, azan yang menandakan keluar dah fajar, maka ketika tu tak boleh dah kita nak meneruskan makan kita. Mesti kita kena berhenti. Dan pandangan ini ada pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Baik. Tidak ada ulama muktabar yang mengatakan masih lagi boleh makan. Pertama, ada orang mari dalam perkataan dalam kitab menyebut qala Syafi'i wa in tala'al fajru wa fihi yang kedua makna mulut dia. Wa fihi ta'amun la fadah
fa inizdarahu afsada shaumah. Kata Imam Syafi'i, sekiranya terbit fajar dan ada dalam mulut dia makanan, hendaklah dia buang makanan tersebut. Kalau dia telang juga, batal puasa dia. Qala al-Mawardi wa hadha sahihun. Ini disebut oleh Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi, juzuk yang ketiga halaman 417. Kabir. Seterusnya, wala yadurru tasharrubul masami bid-duhn wal kuhl wal ightisal. Tidaklah merosakkan puasa dengan penyerapan melalui liang roma, bercelok dan mandi. Jadi pada bulan Ramadan, masuk air melalui liang roma, kita mandi, ataupun kita lomba minyak, sakit kita lomba minyak, kering minyak, bercelok, walaupun kita kehek ada celok dalam halqum kita, ia tidak membatalkan puasa. Seterusnya, fa in akala aw shariba nasiyan aw jahilan qalilan aw kathira lam yufṭir. Jika makan atau minum dalam keadaan terlupa atau tidak tahu. Keadaan terlupa atau tidak tahu. Terlupa ni, maksud terlupa di sini adalah terlupa dia sedang berpuasa. Atau tidak tahu, tidak kira sedikit atau banyak, maka ia tidak membatalkan puasa. Lepas tu kita ada buat benda ni, kita ada buat syarahan, makan atau minum dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, puasanya tidak terbatal. Okey, ni kena sebut sikit. Makan dan minum dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, dia lain daripada makan sebab salah orang bang. Dia lain. Kan tahun lepas ada orang salah bang kan? Di tempat kita tak ada. Ni Sabah se di Kelantan se. Ke Sarawak, ke Sabah dah ingat dah lah. Tapi dua tempat lah. Sini ada kau? Ha? Majlis puasa pula. Berapa minit sebelum tu? 2 minit. Bagus. Sini pun ada kau. Rupanya ada kau sini. Tapi jangan marah Datuk Bilal, sebab Datuk Bilal tak sengaja. Tak sengaja dimaafkan. Orang yang buka puasa pada hari tu 5 minit lagi Datuk Bilal bang dah sebelum masuk waktu, buka semua hari tu dah dosa pun sebab dia tak tahu. Dimaafkan. Cuma batal dak puasa dia. Tu kita nak bincang. Puasa dia batal. Dah batal apa kan dia tak sengaja? Apa tak sengaja? Dia sengaja makan. Masa orang bang tu dia sengaja tak makan. Sengaja. Dah kan tak sengaja tak batal. Dia gini, hak tak batal ni adalah orang yang makan dia terlupa dia sedang berpuasa. Aku ingat aku tak puasa, aku makan. Tu tak batal. Tapi orang hak yang dia dengar Tok Bilal bang, tiba-tiba dia makan, dia sedar tak dia puasa? Dia sedar. Cuma dia silap waktu je. Tu ada perbezaan. Jadi orang tu wajib kena qada balik. Tak apalah, nak buat mana Tuhan nak bagi pahala. Pahala sabar lagi. Pada qada bulan kali lagi. Pahala nak marah lagi. La taghdab. Faraddada birara. La taghdab, kata Rasulullah. Mu jangan marah. Beberapa kali Rasulullah kepada sahabat, ketika sahabat minta nasihat daripada Rasulullah. Ya Rasul, awsini. Qal la taghdab. La taghdab, kata Rasulullah. Jangan marah. Okey. Dalam bab makan dan minum dalam keadaan terlupa ia tidak membatalkan puasa, hadis jelas. Cuma nak sebut gini. Nak sebut tempat kita antara pandangan mazhab Maliki orang pakak guna secara meluas adalah niat sebulan. Niat sebulan orang guna secara meluas. Okey, amba kena sebut juga bab perkara yang membatalkan mengikut mazhab Maliki yang berbeza dengan pandangan majoriti ulama. Sebagaimana tengok yang betul ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, ramai di kalangan masyarakat kita bertaklid kepada pandangan mazhab Maliki dalam hal yang berkait dengan niat puasa, iaitu niat puasa sebulan. Di sini penulis ingin menambah sedikit ilmu berkait dengan perkara yang membatalkan puasa di sisi mazhab Maliki. Antara perkara yang membatalkan puasa di sisi mazhab Maliki ialah makan atau minum dalam keadaan terlupa dia sedang berpuasa. Mazhab Maliki, orang makan, orang minum dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, puasa dia batal, wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Jadi tujuan dia kita sebut, tujuannya supaya ibadat kita saat ni tu, hak yang kita lakukan saat ni tu, tidak ada ulama yang menafikan ibadat kita. Malam tadi aku dak ingat nak niat. Jadi sah puasa aku sebab aku niat sebulan mengikut pandangan mazhab Maliki.
Tiba-tiba siang hari buat salah pula, nyagi bahan pula nasi sepinggang. Dah ingat pula, terlupa dia sedang berpuasa. Dia kata sah ibadat puasa aku walaupun aku dah niat tadi sebab mengikut pandangan mazhab Maliki. Rupanya mazhab Maliki kata tak sah. Sebab mazhab Maliki tidak sah kerana benda, kerana makan secara terlupa. Dalam mazhab Imam Maliki, makan dalam keadaan terlupa ia membatalkan puasa. Okey, buat mari kitab mazhab Maliki. Ketika bersebut perkara ni, buat mari kitab mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Masalik fi Syarh Muwatta Imam Malik karangan Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Dia Ibnul Arabi lain daripada Ibnu Arabi At-Tai. Hak yang ulama tasawuf. Hak yang banyak menimbul ataupun ada kontroversi sikit tu. Berlaku perdebatan start dulu sampai sekarang. Kalau kebanyakan ulama Syam, ulama Syria cukup meraihkan, memuliakan Imam Ibnu Arabi, ulama Syam. Sehingga kan kalau di Syria dipanggil ada perkampungan Asy-Syekhul Akbar, perkampungan Syekh Muhyiddin, perkampungan Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin itu maksudnya Syekh Ibnu Arabi, dan kubur dia ada di satu masjid di masjid di Syam tu lah, di Syria tu, dan kubur dia sentiasa diziarahi lah, dan ulama-ulama besar saja diziarahi. Dan ada seorang ulama tu, amat malas nak sebut nama, takut jadi benda, sebab dia ada di Malaysia ulama tu. Dia pergi ziarah sokmo, kubur Syekh Ibnu Arabi. Baik, ada seorang ulama Qura di Syria nama Syekh Taha Sukar. Prof biasa dengar Prof Syekh Taha Sukar, Syria. Dia kalau masa dia ulama Qura di Syria yang masyhur 7 orang masa tu, masa anda duduk lah. Syekh Taha Sukar, Syekh Muhyiddin Al-Qurdi, Syekh Bakri At-Tarabishi, Syekh mana lagi, Syekh Syukri Al-Luhafi. Baik, ini ulama-ulama besar dalam bidang qiraat belaka ni, rujukan belaka ni. Syekh antara orang yang cukup syadid di Syria ni Syekh Taha Sukar, ulama qiraat, dan memang cukup syadid. Pelajar Malaysia perbetulkan Fatihah 4 bulan 5 bulan dengar dia. Memang syadid sungguh pak. Tapi dia tidak sebaik ulama besar. Ulama besar kadang setengah napor dengar. Lepor rehat. Memang cukup syadid lah Syekh Taha Sukar. Syekh Taha Sukar dia wasiat apabila dia mati, dia nak tanam di sebelah Syekh Ibnu Arabi. Jadi kubur Syekh Taha Sukar di sebelah maqam Syekh Ibnu Arabi dalam masjid. Baik. Itu Ibnu Arabi lain. Ini Ibnul Arabi lain. Ini adalah seorang ulama hadis. Dia ada satu kitab, nama kitab dia adalah Al-Masalik fi Syarhi Muwatta karangan Imam Malik. Dikatakan qada'u man aftara nasiya wa ikhtalafa al-ulama fihi faqalat jama'atu la qada'a 'ala man aftara nasiya wa ikhtarahu Syafi'i. Okay, kata sebagian ulama mengatakan tak ada qada' bagi mereka yang berbuka dalam keadaan terlupa. Dan pandangan ini dipilih oleh Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan majoriti ulama. Lepas tu dia bagi dalilnya. Dipendekkan ceritanya. Wa hamalahu ulama'una ala anna al-murad bihi nafyul ithmi anhu. Dan ulama kami, ulama mazhab Maliki berpandangan bahawasanya maksud Rasulullah menyebut hendaklah kamu menyempurnakan puasamu kerana Allah Ta'ala yang memberi makan kepadamu, memberi minum kepadamu, maksudnya adalah menafikan dosa saja. Fa ammal qada'u fala budda minhu. Adapun qada' maka mesti dilakukan. Lianna surat as-sawm qad udimat wa haqiqatuhu ataupun wa haqiqatuhu, yang betul wa haqiqatuhu, lianna surat as-sawm qad udimat wa haqiqatuhu. Dia boleh baca dulu. Dia kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, dia surat ni isim bagi anna, qad udimat khabar bagi anna. Dia kita atafkan di atas isim anna selepas daripada datang dah khabar bagi anna. Boleh kita baca dengan haqiqata, boleh baca dengan haqiqatu. Kalau baca haqiqata dia ataf pada lafaz surata, kalau baca haqiqatu dia ataf pada mahal. Baik, itu ada perbincangan lah. Wa haqiqatahu bil akli qad dhahabat wa syai'u la baqa'a lahu ma'a dhahabi haqiqati kal hadathi yubtilu at-taharata sawa'an sahwan ja'a aw 'amdan. Jadi kesimpulan mazhab Maliki mengatakan bahawasanya orang yang makan dalam keadaan terlupa membatalkan
puasa. Mazhab Maliki. Jadi itu kena berhati-hatilah ketika kita bertaklid, sah niat puasa sebanyak ataupun niat satu niat untuk sebulan. Seterusnya kita nak berhenti apa ya? Rehat sekejap. Boleh berehat dulu sekejap. Okey, boleh. Boleh kita rehat, kita sambung balik. Lepas tu kita buka soalan okey. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti rehat sekejap, nanti 11.30 masuk balik betul-betul orang ke Gitan dah tu.